Nash'atu al-Madrasah al-Fiqhiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Al-Ihsan bin Al-Azmi dan sahabat saya Muhammad Azizi, Muhammad Rizwan dan Muhammad Amar Nakib. Pada hari yang mulia ini kami ingin bentangkan sebuah perbentangan yang bertajuk Sejarah Perkembangan Mazhab Fiqh. Seterusnya, saya akan meringkaskan berkaitan dengan muqaddimah, iaitu lahirnya kepelbagaian pendapat, tafsiran dan pemahaman untuk memastikan hukum satu kes difatwakan dalam konteks bertepatan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Secara ringkasnya ialah mazhab fiqh seperti mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i ini berlaku apabila mereka bercanggahan dalam beberapa ijtihad berkaitan hukum. Tapi ketika zaman Rasulullah SAW masih hidup, tiada berlakunya percanggahan berikut kerana seluruh umat Islam berpegang kepada Rasulullah dan tiada keraguan serta bercanggahan dengan apa yang telah ditetapkan. Tarikh Nash'atu al-Mujtama' al-Fuqahi, iaitu sejarah kemunculan mazhab-mazhab fiqh, iaitu empat mazhab fiqh yang utama, mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi, yang secara jelas perkembangannya berlaku pada dinasti Abbasid yang iaitu sejak kurun 2 Hijrah 8 Masihi. Sejarah kemunculan dan perkembangannya boleh dilihat dalam 4 peringkat, iaitu pada slide yang seterusnya. Seterusnya, fi ahadi Rasulullah wa khulafa ar-rasyidin, iaitu pada zaman Rasulullah dan zaman para khulafa ar-rasyidin. Kama amal Rasulullah kan mudarris ini qama bi tasahihi ayya tasarrifat lil muslimina fi zalika al-waqtu kanat khata'i au sayyi'ah, iaitu pada zaman Rasulullah yang bertindak sebagai menjadi guru agama untuk membetulkan segala kesalahan ataupun perkara yang kurang baik yang dilakukan oleh muslimin. Okey, seterusnya adalah al-fiqh Islami fil asr awal huwa faqat ma huwa mustami' min ta'alim al-Quran was sunnah an-nabawiyyah ayatu alim wa aflahu wa ridah. Okey, ayat kedua ini menceritakan tentang perundangan pertama Islam adalah berdasarkan hanya Al-Quran, As-Sunnah dan tindakan dan persetujuan daripada Nabi Muhammad SAW. Pada ketika ini tiada keraguan dan tiada masalah ragu-ragu dalam agama kerana dapat dijawab dengan mudah oleh Nabi Muhammad SAW melalui wahyu yang diterimanya ketika itu. Jadi tiada masalah ketika ini. Seterusnya adalah ba'da wafatu Rasulullah fil amu asyarah Walahu lafa ar-rasyidi wa hum Abu Bakar As-Siddiq wa Umar bin Khattab wa Utsman bin Affan wa Ali bin Abi Talib mukalli al-qiyadah ad-diniyah wal wataniyah. Maksudnya adalah setelah kewafatan Rasulullah SAW, sahabat-sahabat Nabi iaitu Khulafa' ar-Rasyidin inilah yang memerintah dan menyambung apa yang telah disempurnakan oleh Nabi iaitu syariatnya serta mengikut tradisi yang telah disediakan oleh Nabi Muhammad SAW iaitu mewakilkan pemimpin melalui keturunan dan lain-lain. Tetapi terdapat beberapa percanggahan kerana tidak turun lagi wahyu pada ketika itu dan mereka terpaksa melakukan ijtihad pada masa itu. Subtopik yang seterusnya adalah berkaitan dengan perkembangan mazhab pada zaman kerajaan Umayyah dan kerajaan Abbasiyah, yang di mana terdapat banyak perkembangan yang berlaku di dalam mazhab-mazhab. Ba'da hadusa al-munafisah wal itirabah as-siyasah tahalu al-hukumah islamiyah ila ad-daulatul umayyah wa hiya hukumah salamah qa'imah 'alal nasab. Yang bermaksud mulai tahun 41 Hijrah 661 Masihi, setelah berlakunya persaingan dan pergolakan politik pemerintahan, Islam beralih kepada dinasti Umayyah iaitu kerajaan Umayyah, atau kerajaan pemerintahan yang berprinsipkan dinasti iaitu yang berdasarkan zuriat keturunan. Ayat kedua pula menceritakan bahawa di dalam ketika ini terlalu banyak pengaruh-pengaruh luar daripada seperti Byzantine, India yang mencemari pemerintahan dinasti Umayyah. Poin yang ketiga menceritakan tentang beberapa kebaikan yang terdapat di dalam Bani Umayyah punya perkembangan mazhab, iaitu adanya muncul beberapa ulama' daripada wilayah-wilayah terpencil dan mereka mempunyai kehandalan berhujah serta berfatwa melebihi daripada orang biasa. Pertahasan serta kecekapan mereka mengupas isu-isu yang terbaru dapat membantu kerajaan Umayyah untuk terus berkembang. Namun, untuk yang keempat pula, namun runtuhnya kerajaan Bani Umayyah ini adalah apabila munculnya golongan Syiah yang mula sedar dan memberontak serta bekerjasama dengan Bani Abbasiyah untuk menjatuhkan kerajaan Bani Umayyah ketika itu. Jadi runtuhlah kerajaan Bani Umayyah.
Slide ketiga ini pula membincangkan tentang perkembangan mazhab pada zaman Bani Abbasiyah. Seperti ayat yang pertama itu, apabila tibanya zaman Bani Abbasiyah, perkembangan dalam bidang perundangan dan perundangan Islam telah berkembang pesat di dalam pelbagai bidang pada zaman itu. Seterusnya, dalam era Bani Abbasiyah inilah telah dibukukan Al-Quran, hadis, ilmu kalam secara meluas dan ilmu fiqh telah tersebar luas dan melahirkan ahli-ahli fiqh yang masyhur seperti Imam Abu Hanafi dan Ibnu Sa'ad di Mesir serta Malik bin Anas di Madinah. Namun terdapat beberapa kelemahan dalam Bani Abbasiyah, iaitu apabila semua orang terlalu terdedah kepada ilmu fiqh, maka terdapatnya beberapa debat antara tokoh-tokoh tentang mazhab dan serta rakyat biasa juga saling berdebat antara mazhab satu sama lain untuk membuktikan mana yang betul, sehingga berlakunya perbelahan dan berlakunya kehancuran kerajaan Bani Abbasiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridzuan bin Azhar dan saya akan sambung untuk zaman ketiga untuk kemunculan mazhab-mazhab fiqh. Pada zaman ketiga ini ialah setelah kejatuhan dinasti Abbasiyah, umat Islam diperintah oleh beberapa pemimpin yang berbeza. Setiap pemerintahan mempunyai cara-cara pemerintahannya yang tersendiri. Zaman ini juga dikenali sebagai zaman pertengahan, di mana umat Islam mengalami kejatuhan yang sangat teruk. Antara faktor-faktor yang menyumbang kepada kejatuhan umat Islam pada zaman pertengahan adalah pemimpin-pemimpin yang terlalu cuai, perbezaan pendapat antara ulama-ulama semasa dan kerakusan pemimpin dalam mengejar harta dan hak semula sehingga mereka lupa akan ajaran agama mereka sendiri. Faktor penting yang menyebabkan kemunculan empat mazhab adalah terlahirnya budaya taklid. Budaya taklid ni adalah satu mazhab yang paranoid. Dengan kata lain, budaya taklid adalah budaya yang mengikuti sesuatu ajaran tanpa usul periksa dan kajian. Setelah berlakunya perpecahan umat Islam, pengaruh asabiah semakin kuat. Seseorang hanya dibenarkan mengikuti satu mazhab dan tidak dibenarkan meniru mazhab yang lain. Seterusnya saya akan menerangkan tentang zaman keempat. Pada abad ke-11 Hijrah 17 Masihi dan 12 Hijrah 18 Masihi, negara-negara Eropah mengalami revolusi reformasi, kemajuan, perindustrian dan lain-lain. Negara-negara Eropah mulai menjajah dan menaluki negara Islam dalam mengembangkan ideologi, agama dan adat istiadat mereka. Umat Islam mula menyedari akan kelemahan mereka dan kedudukan mereka yang semakin tergugat, dan mereka mahu melakukan perubahan ke arah kemajuan. Huzaimah Tahido, seorang pakar ulama Indonesia, menjelaskan ekspedisi Napoleon ke Mesir pada tahun 1215 Hijrah atau 1801 Masihi menunjukkan kepada dunia tentang kekuasaan Barat. Akhirnya, pada abad ke-12 Hijrah 18 Masihi dan 13 Hijrah 19 Masihi, beberapa gerakan revolusi muncul di kawasan-kawasan tertentu di dunia Islam untuk menghilangkan keprasangka taklid yang memecah belahkan umat Islam dan memajukan Islam semula. Setelah itu, undang-undang syariah dibersihkan, kesedaran umat Islam akan agama mereka semakin meningkat dan semangat mereka untuk maju kembali seperti biasa. Antara mereka yang membantu menggerakkan revolusi Islam adalah Muhammad bin Abdul Wahab dari Semenanjung Arab, Jamaluddin Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridha, Hassan al-Banna di Mesir, Ahmed Khan dari India dan Abu A'la al-Maududi di Pakistan. Seterusnya saya akan menerangkan tentang faktor-faktor kemunculan mazhab fiqh. Para fuqaha bersepakat bahawa Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber utama rujukan hukum syarak. Mereka juga menegaskan setiap ayat Al-Quran dan Sunnah mutawatir adalah sabit kebenarannya. Adapun dari segi penunjukan makna, sekiranya petunjuk suatu nas itu bersifat qat'i, ia pasti dan jelas. Ia wajib diterima maksudnya seperti pensyariatan asas rukun Islam. Dalam konteks ini, ijtihad dan ikhtilaf pendapat tidak dibenarkan.
Hakikatnya, ikhtilaf telah pun berlaku sejak zaman Rasulullah SAW, para sahabat dan tabi'in. Namun, perkembangan ikhtilaf memberi kesan yang ketara khususnya ketika zaman tabi'in. Antara faktor-faktor yang menjurus ke arah perkembangan mazhab fiqh adalah: yang pertama, kebanyakan nas-nas hukum dalam Al-Quran dan Sunnah tidak bersifat qat'i al-dalalah. Yang kedua, sunnah belum lagi ditulis di mana kebanyakannya masih diriwayatkan dan dalam berbentuk hafazan. Ia menyebabkan kemungkinan seseorang ulama mengetahui tentang sesebuah hadis yang tidak pula diketahui oleh orang lain. Dalam hal yang demikian, kebanyakan ulama akan merujuk semula fatwa apabila mengetahui hadis berkaitan. Yang ketiga, perbezaan tempat mereka berada di samping keperluan domestik yang dihadapi. Faktor yang terakhir, munculnya pandangan-pandangan yang berasaskan penakbulan ra'i. Seterusnya pula ialah Al-Taifu Al-Muhtabar. Yang pertama ialah mazhab Hanafi. Nama penuh Imam Hanafi ialah Abu Hanifah Nu'man bin Sabit. Beliau lahir pada tahun 80 Hijrah. Beliau seorang yang berjiwa besar, berakhlak tinggi, bijak dan cekap dalam memberikan keputusan bagi menghadapi masalah yang dihadapi. Abu Hanifah menjalani kehidupan di Iraq, di mana negara yang mengalami pergolakan politik yang agak kuat antara golongan ahli sunnah dan syiah. Dengan itu, banyak berlaku kegiatan pemalsuan dan pemesongan hadis Rasulullah SAW. Mazhab Hanafi ini juga dikenali sebagai mazhab Al-Ra'i, iaitu golongan yang mengutamakan akal fikiran yang sahih. Kaedah dalam menentukan hukum ialah Al-Quran, ketat dalam menilai kesahihan hadis, longgar dalam guna qiyas dan terima istihsan. Yang kedua pula ialah mazhab Maliki. Nama penuh Imam Malik ialah Malik bin Anas. Beliau lahir di Madinah Munawwarah pada tahun 93 Hijrah. Imam Malik dilahirkan 13 tahun selepas kelahiran Imam Abu Hanifah. Beliau mempunyai ingatan yang kuat dan mampu hafal Al-Quran dan banyak hadis Rasulullah SAW. Beliau menghabiskan hidupnya di Madinah yang merupakan tempat berhimpunnya sahabat Rasulullah. Dengan itu, Imam Malik sangat kuat berpegang dengan hadis yang diperoleh di Madinah. Mazhab Maliki ini juga dikenali sebagai mazhab Al-Hadis, iaitu golongan yang sangat kuat pegang dengan hadis. Kaedah dalam menentukan hukum ialah Al-Quran, sangat kuat berpegang dengan hadis, menerima pandangan sahabat, terima maslahah mursalah dan sadus zara'i. Selain itu ialah mazhab Syafi'i. Nama penuh Imam Syafi'i ialah Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Beliau lahir di Palestin pada tahun 150 Hijrah. Imam Syafi'i dikenali sebagai seorang yang kuat merantau untuk mencari ilmu dan sebarkannya. Beliau merantau ke Mekah dan Madinah, berguru dengan Imam Malik dan guru lain yang masyhur. Fiqh Al-Syafi'i ialah gabungan antara kaedah dan sumber daripada Al-Hadis dan Al-Ra'i dalam penetapan hukum. Beliau dianggap sebagai seorang yang mampu gabungkan antara hadis dan akal fikiran dalam bentuk sesuatu hukum. Kaedah dalam menentukan hukum ialah Al-Quran, Al-Sunnah, Ijma', Qiyas, pandangan sahabat dan istishab. Akhir sekali ialah mazhab Hanbali. Nama penuh Imam Hanbali ialah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Beliau lahir di Baghdad pada tahun 164 Hijrah. Imam Ahmad juga banyak menuntut ilmu sepanjang hayatnya. Beliau pernah berguru dengan Imam Syafi'i dan seorang lagi anak murid Abu Hanifah, iaitu Qadi Abu Yusuf. Namun begitu, bidang yang sangat diminati dan ditekankan oleh Imam Ahmad ialah bidang hadis. Beliau lebih terkenal dengan ilmu hadis dan banyak mengumpulkan hadis dalam kitab koleksi yang bernama Al-Musnad. Kaedah dalam menentukan hukum ialah Al-Quran, As-Sunnah, Qiyas, pandangan sahabat dan istishab. Walaupun Imam Ahmad turut terima qiyas, tapi beliau utamakan hadis. Jika berlaku pertentangan hadis dhaif dan qiyas, beliau tetap memilih hadis walaupun kedudukannya dhaif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azizi bin Abdullah. Saya akan menerangkan bahagian mafahim qata'iyah haula i'tilafur ra'i wa mazhab fiqh. Okey, yang pertama, qaumul taklid, iaitu golongan fanatik. Mereka ni golongan yang berpegang teguh pada pendapat mereka saja tanpa menghiraukan perbahasan yang selanjutnya ataupun
sama ada pembahasan itu benar ataupun salah. Mereka ni fokus tentang pendapat mereka saja. Okey, mereka ni dilahir ataupun wujud ketika zaman kemunduran ijtihad pada awal abad keempat Masihi. Mereka ni menjadi masalah disebabkan mereka menganggap pengikut mazhab lain ni sebab orang yang sesat. Lepas tu mereka ni memaksa pengikut ini hanya orang Islam ni hanya mengikut mazhab mereka sahaja. Itu yang dinamakan golongan fanatik. Okey, seterusnya mu'aridah al-mazhab, iaitu golongan anti mazhab. Mereka ni salah memahami kata-kata ataupun ijtihad para pengasas mazhab. Mereka ni menolak ideologi ataupun ijtihad mazhab dan mewajibkan umat Islam hanya menyebut Al-Quran ataupun memegang Al-Quran dan Sunnah. Mereka tidak menggunakan ijtihad. Dalam Islam dia ada banyak sumber yang diguna pakai. Antaranya yang saya boleh sebutkan Al-Quran, Sunnah, qiyas, ijtihad, macam tu. Tapi mereka ni tak guna ijtihad. Mereka menolak mazhab. Okey. Yang timbul masalahnya, mereka ni mengata kepada golongan fanatik ataupun golongan pengikut mazhab ni sebagai bid'ah. Lepas tu yang boleh saya katakan ada 3 kumpulan yang boleh kami ceritakan, iaitu kumpulannya Wahabi, Salafiyah dan Ansar Sunnah. Mereka ini adalah golongan yang anti mazhab. Okey, yang terakhir ialah Jamaah Liberaliyah, iaitu golongan liberal. Mereka ni lain daripada golongan fanatik dan golongan anti mazhab. Mereka ni cuba menimbulkan permasalahan di kalangan masyarakat Islam dengan menekankan pandangan yang telah ditolak oleh ahli fiqh. Mereka ni lahir disebabkan pemahaman mereka ni terhadap kaedah ataupun undang-undang Islam ni, mereka ni tersasar jauh. Mereka ni menggunakan pemikiran barat, iaitu pemikiran moden sekular, moden liberal sekular. Mereka ni yang contoh mereka mengemukakan pandangan yang telah ditolak, iaitu mengeluarkan fatwa bahawa wanita dan lelaki ini mempunyai hak yang sama dalam sistem warisan. Padahal dalam Islam wanita dan lelaki ini mempunyai perbezaan dalam hak warisan. Selain itu mereka ni juga menganggap mereka ni juga membenarkan wanita boleh mengeluarkan menunjukkan rambut, padahal dalam Islam itu merupakan aurat. Okey, seterusnya khulasah, iaitu kesimpulan. Okey, saya akan bacakan dengan Arab dahulu. Wujudul mazhab laisa ila natijah ikhtilaf turhu wa asalib takdir baina ulama mujtahid tahdisu ikhtilafat faqad fi qadaya furu' wa laysa fi siyasah aw sabab waladat mazhab fiqh min al-amaliyah tatawir syariah islamiyah allati istamar biha ulama dinu fi mahawilah lahmun mutatallibat nahs al-Quran wal sunnah. Okey, dalam perbincangan kesimpulan ini menyatakan bahawa kewujudan mazhab fiqh ni hanyalah hasil kaedah dan cara penilaian yang berbeza di antara para mujtahid pada zaman itu. Okey, perkara perbezaan ini hanya berlaku dalam isu furu', bukan dalam dasar ataupun sebab ataupun alasan. Oleh itu perbezaan mazhab ni bukanlah sesuatu yang seharusnya menjadi asas perpecahan dan pertengkaran di kalangan umat Islam. Walaupun umat Islam hari ini berasal dari pelbagai mazhab, mereka mesti mengikut sikap setiap imam dalam mazhab tersebut. Ya Allah berikan ni, agama Islam ni dia punya banyak ragam mazhab dia.
yang di mana ragam mazhab ni, kepelbagaian mazhab ni merupakan satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana mereka tidak perlu membatasi diri. Umat Islam ni tidak perlu membatasi diri dari pada satu sudut pandangan dalam hidup. Ini memudahkan umat Islam menjalani kehidupan yang berbeza bergantung pada tempat dan waktu dan menghadapi cabaran hidup dengan penuh kebijaksanaan. Mazhab fiqh lahir dari proses pengembangan undang-undang Islam yang diteruskan oleh para alim ulama dalam usaha memahami tuntutan nas Al-Quran dan Sunnah. Sekian, terima kasih.